Allah sebut dalam ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah, yang yakin kepada janji Allah, yang percaya ada dosa, ada pahala, yang yakin adanya neraka, adanya syurga sebagai tempat kembali. Allah panggil orang-orang yang beriman. Yang mana orang-orang yang beriman, yang mana mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Allah kata, qu anfusakum, kena jaga diri kita elok-elok, kata Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan banyak-banyak terima kasih, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita, dan alhamdulillah dengan rahmat kasih daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada tengah hari ini untuk sama-sama kita menantikan solat Jumaat dan juga khutbah seperti mana yang telah diwajibkan kepada kita, khususnya orang-orang daripada kalangan lelaki dewasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini sebelum kita masuk kepada mimbar khutbah, marilah sama-sama kita mengambil sedikit masa yang terluang untuk kita memerhatikan beberapa peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran yang disebut oleh Allah sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayah-ayah muslimin, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita tengok diri kita sekarang ni, apa yang kita buat, apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Macam kita sekarang ni, kita nak sembahyang solat orang kata Jumaat, dan kita juga menunaikan 5 waktu sehari semalam dalam kehidupan kita. Begitu juga bila mana sampainya bulan Ramadan, maka kita akan menjunjung satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan sama-sama kita mengerjakan ibadah puasa. Semua yang kita buat, semua yang Allah perintahkan dan kita buat, tak lain tak bukan kerana kita mempunyai satu matlamat. Matlamat kita sebagai orang beriman itu jelas, iaitu matlamat kita adalah nak dapat syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, perasan tak? Kita kadang-kadang habis kerja pukul 6 petang, balik rumah kadang-kadang dekat pukul 7. Kita bersiap pula, kita mai ke masjid, kita mai ke surau untuk sama-sama kita menunaikan solat secara berjemaah. Sebab apa yang kita buat secara berjemaah? Awal kita tak duduk dekat rumah, kita semayang sama aja. Sebab apa? Yang mai ke masjid dan juga mendirikan solat secara berjemaah. Habis semayang berjemaah, kita duduk, walaupun tadi badan letih, kerja, tapi kita ambil sedikit masa, kita duduk, kita dengar tazkirah. Habis tazkirah, barulah kita semayang pula Isya, tu pun secara berjemaah. Sebab apa? Yang kita penatkan diri kita lagi dengan perkara-perkara macam ni. Tak lain tak bukan kerana kita yakin kepada apa yang dijanjikan kepada kita oleh Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi, orang yang solat secara berjemaah, Allah memberikan kepadanya 27 darjat. Orang yang duduk di dalam majlis ilmu, yang mana ia adalah saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita buat semua ni untuk kita kumpulkan sebanyak mungkin pahala kita,
untuk dipertimbangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita nak destinasi kita adalah syurga. Ayah-ayah muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu bila mana kita tengok matlamat kita adalah syurga, sebab itu kita juga dalam doa kita sentiasa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bagi kami kebaikan dekat dunia, tambah-tambah kebaikan yang kami minta adalah kebaikan untuk bertemu dengan Engkau pada hari kiamat, dan kami mendapat kebaikan iaitu syurga dan juga keridaan. Begitu juga bila kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, redhakanlah kami ini untuk masuk ke syurga, jauhkanlah kami daripada api neraka. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita akan sentiasa melakukan perkara-perkara yang membolehkan kita untuk masuk syurga. Kita akan buat sedaya mungkin perkara-perkara yang Nabi cadangkan kepada kita untuk memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Di sebalik itu, ayam dirahmati Allah sekalian, pada hari Jumaat ni sebelum kita masuk pada mimbar khutbah, matlamat yang kita sebutkan tentang syurga, saya nak ajak ayah-ayah, ibu ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian untuk kita melihat satu firman Allah, yang mana ia adalah salah satu bentuk peringatan. Di samping kita duk kejar syurga, tapi Allah bagi peringatan kepada kita. Dan peringatan ni kita kena jaga elok-elok, takut-takut kita terlepas pandang dengan peringatan ni. Yang mana kita tengok kepada ayat daripada firman Allah di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah sebut dalam ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah, yang yakin kepada janji Allah, yang percaya ada dosa, ada pahala, yang yakin adanya neraka, adanya syurga sebagai tempat kembali. Allah panggil orang-orang yang beriman. Yang mana orang-orang yang beriman, yang mana mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Allah kata, qu anfusakum. Kena jaga diri kita elok-elok, kata Allah. Perhati betul-betul diri kita. Kot-kot ada perkara yang kita terlepas pandang. Yang mana ayat ini Allah kata, pelihara diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada neraka. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab apa Allah sebut orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara? Kerana kadang-kadang sebahagian daripada orang yang beriman ni, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, dia hanya buat ketaatan untuk diri dia. Dia hanya buat amalan untuk lepaskan diri dia daripada neraka. Dia minta syurga, dia buat macam-macam untuk dapat syurga, dia lakukan macam-macam amalan untuk tambahkan berat timbangan dia supaya mudah masuk syurga. Tapi kata Allah, orang-orang yang beriman, dia seharusnya melihat kepada satu lagi perintah Allah, wa ahlikum nara. Dia jangan rasa dia seorang nak masuk syurga dan dia lepaskan keluarga dia terumbang-ambing. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana agama telah mendidik kita. Bila mana Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, atas muka bumi ni kita yang duduk ni semua akan bertanggungjawab. Kita semua adalah khalifah. Khalifah itu sama ada kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada rakyat, ataupun terhadap diri kita sendiri. Yang mana ayah-ayah, ibu-ibu ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita sebut tentang memelihara diri daripada neraka dan juga keluarga kita daripada neraka, kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Setiap kamu adalah pemimpin, kamu bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Kadang-kadang ada orang, dia main masjid, dia main surau. Kita tengok dengan dia semayang sunat, dia dengan zikirnya hebat. Tapi dalam masa yang sama, dia membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebab itu cuba kita tengok ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Amalan yang kita buat banyak hari ini, cuba kita tengok anak kita macam mana, isteri kita macam mana. Adakah isteri kita menutup aurat dengan sempurna? Adakah anak kita menutup aurat dengan sempurna? Adakah anak kita solat? Adakah mereka melakukan ketaatan kepada Allah? Ataupun mereka langgar perintah Allah? Hari ini, kebanyakan daripada orang-orang Islam, dia hanya fikirkan tentang diri dia semata. Sebab itu Allah akan tanya pada hari kiamat. Dan soal kubur kau, kubur aku ni tak relevan. Kadang-kadang kita kata, hey Minah, kita kata ke anak kita, pilah sembahyang, ni pakailah tudung elok-elok, pakailah baju elok-elok. Anak kita tak mau pakai. Anak kita tak ikut cakap kita. Kita pun leh kali kita kata apa? Ikut hang lah Minah hoi, kubur hang lain, kubur pak lain. Sedangkan kata Nabi SAW, kita akan dipersoalkan terhadap tanggungjawab yang Allah pikulkan kepada kita. Begitu juga ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Soal seorang yang menjadi pemerintah. Bila dia jadi pemerintah, walaupun dia itu seorang yang taat kepada agama, walaupun dia melakukan banyak perkara-perkara yang baik, walaupun dalam masa yang sama dia banyak buat amalan di sisi Allah, tapi kadang-kadang dia terlepas pandang terhadap tanggungjawab dia terhadap rakyat. Sebagai seorang pemerintah, tak semestinya dia hanya melihat kepada pembangunan untuk rakyat. Tak semestinya dia melihatkan kepada keperluan-keperluan rakyat yang perlu ditunaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah berikan kekuasaan di atas muka bumi, alladzina immakkannahum fil ard, kata Allah, dia orang ni orang beriman, dia ni orang yang buat ketaatan, dia ni orang yang buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Kata Allah, dia itu mendirikan salat. Bila mana dia mendirikan solat dan juga mengeluarkan zakat, dia juga perlu memastikan rakyat dia dan orang yang berada di bawah amanah ataupun tanggungjawab dia mendirikan solat dan juga mengeluarkan zakat. Kerana apa? Kerana kita ni jangan duk fikir nak masuk syurga seorang-seorang. Dan kata Allah dalam ayat ni, yang mana mereka itu mestilah menegakkan yang ma'ruf, menyuruh kepada perkara yang baik, buat benda yang baik, dan dalam masa yang sama kata Allah, mestilah mencegah kemungkaran. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok kadang-kadang kebanyakan negara umat Islam yang mana pemimpinnya alhamdulillah seorang muslim, kita tengok baik dengan solat dan sebagainya. Dia juga mendirikan masjid, buat program-program agama. Kalau kita tengok contoh dekat Malaysia kita, macam-macam program agama ada. Tanyalah ustaz, tazkirah malam Jumaat, tanyalah ustazah, macam-macam forum perdana hal ehwal Islam, macam-macam program ada. Tetapi dalam masa yang sama, kebanyakan pemerintah umat Islam, mereka fail kepada satu perkara yang Allah sebut di dalam ayat ni, iaitu mestilah menegah kepada kemungkaran. Sebab ini tanggungjawab yang dipikulkan kepada mereka yang diberikan kekuasaan pemerintahan di atas muka bumi ini. Sebab itu, ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita sebut tentang syurga yang kita nak cari, kita sebut redha Allah yang kita nak cari, jangan fikir kepada diri kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita semua akan berhadapan dengan Allah. Allah akan tanya kita apa yang telah kita lakukan terhadap orang di bawah kita. Hari ini ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya minta maaf banyak-banyak. Saya bagi contoh hari ini, yang mana anak-anak muda hari ini perlu dibekalkan dengan ilmu yang baik. Sebab itu kita tengok ayah yang dirahmati Allah sekalian, semangat anak-anak muda kepada Islam ini alhamdulillah. Kepada orang kata semangat kepada agama ini alhamdulillah. Semangat itu cantik dah. Tapi dalam masa yang sama, antara perkara kita nak tekankan
iaitu tanggungjawab kita kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, iaitu didikan itu mesti juga bersandarkan kepada ilmu. Saya tengok ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ni tanggungjawab kita ni. Ni tanggungjawab masyarakat, ni tanggungjawab ayah-ayah, ni tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga, ni tanggungjawab sebagai pemerintah, tanggungjawab sebagai da'i. Kita ada satu tanggungjawab yang besar kepada masyarakat. Sebab Allah akan tanya tentang kedudukan kita. Saya baru-baru ni ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok TikTok. Maklumlah sekarang ni musim TikTok. Semua orang pakai ada TikTok. Kalau ada depan saya ni kebanyakannya pun tak kira umur 60 pun main TikTok lah ni. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang antara yang masalahnya, sebahagian anak-anak muda kita bila mana dia semangat dengan agama, semangat itu kadang-kadang sehingga dia mengeluarkan orang daripada sempadan agama. Itu bahaya. Saya bagi contoh ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ada anak-anak muda, dia orang semangat dengan agama, dia orang semangat, dia orang pergi jumpa dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bila pergi jumpa dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia orang tanya kepada Syekh, wahai Syekh, kami nak tanya engkau tentang hukum orang yang tidak mendirikan solat. Kau jawab Syekh. Kalau kau jawab Syekh, kau kata dia orang ni sekian-sekian, kami akan ambil tindakan. Ni sebab orang semangat. Orang semangat terhadap agama. Syekh Muhammad Al-Ghazali dia berfikir, kalau contoh dia kata orang yang tak solat ini kufur, ataupun kafir, ataupun munafik, ataupun dan sebagainya, apa yang berlaku? Akan berlaku satu sikap daripada golongan pemuda-pemuda yang semangat dalam agama, mereka akan mengeluarkan orang daripada sempadan agama, ataupun mereka, orang kata, mensesatkan sebahagian daripada umat Islam. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Yang ni sebagai jawapan yang terbaik kepada kita. Syekh Muhammad Al-Ghazali menjawab, dia kata wajib di atas kamu yang mempunyai pengetahuan tentang kewajipan solat untuk menuntun mereka mendirikan solat. Makna dia apa? Kita ada tanggungjawab terhadap umat. Kita ada tanggungjawab terhadap keluarga. Kita ada tanggungjawab terhadap rakyat. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya bila tengok tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, TikTok anak-anak kita, sehingga bila mana kita berbeza dalam sesuatu perkara, saya minta maaf, ini bukan politik dan sebagainya, tapi kita berbeza. Adakah sanggup kita bila mana boleh naikkan satu IC, kita tulis ni IC walaupun Islam, adakah orang yang undi sekian-sekian Islam? Saya minta maaf, mungkin ada orang tak setuju dengan saya, tapi keluarkan orang daripada sempadan agama ini satu jenayah dalam agama. Sebab Nabi SAW sebut, man kafara mu'minan faqad kafar. Orang yang senang-senang hukum orang lain kuat kafir, keluar pada agama, takut perkara tu kembali kepada dia. Sebab itu semangat hari ini tu cantik dah, tapi dia mesti disulam dengan ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu pengetahuan yang jelas. Sebab itu ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, mengingatkan para dai, mengingatkan para ayah, mengingatkan para pemerintah untuk memastikan bukan kita sahaja yang selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk syurga, tetapi orang di sekeliling kita, orang di bawah kawalan kita, kita kena pastikan mereka juga selamat daripada neraka. Kalau kita tengok dalam ayat yang kita sebutkan tadi, surah At-Tahrim, Allah kata waquduhan nas wal hijarah. Sebab apa yang Allah perintahkan seseorang yang mukmin bukan saja dia beriman kepada Allah dan melakukan ketaatan, tetapi dia mesti melihat kepada keluarga dan apa yang berada di bawah tanggungannya. Kerana kata Allah, waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerana kata Allah, bahan bakar kepada neraka ni yang nak membarakan lagi api neraka, nak bagi besar lagi api neraka, nak bagi kuat lagi api neraka. Kata Allah, yang menjadi bahannya adalah tubuh-tubuh manusia dan juga batu bata, ataupun kita disebut sebagai berhala.
Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, malaikat yang ditugaskan untuk mengheret kita, untuk mengazab kita, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana kata Allah, mereka itu tidak melakukan maksiat kepada Allah dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ni kita pun nak masuk cuti dah. Dan saya yakin ada di kalangan ayah-ayah, abang-abang di sini yang kita nak buat kenuri. Kenuri untuk anak kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita tengok kenuri ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ayah tu cantik dah. Hari ni kan orang ramai nak ikut sunnah. Kita tengok kadang-kadang pergi kenuri kahwin pun, ayah pun dengan pakai jubah, kan, dengan selendang tu rida, dengan serban. Ni kadang-kadang kita jadi tengok jadi trend macam ni, bagus tu bagus ya, kan. Lepas tu dengan kita tengok dia pula jubah tempah khas ni, poket kiri kanan, tiga kiri ni. Nak kata, orang kata memang betul-betul punya buat kenuri ni, dengan rida apa semua. Kita tengok dengan ibu pula yang sambut tetamu tu, ayah-ayah muslimin dirahmati Allah sekalian, dengan jubah, dengan sarung tangan, dengan sotokin. Bagus dah. Tapi kadang-kadang bila kita tengok pengantin tu, yang tu masalah. Kadang-kadang tabarruj itu melampau. Saya minta maaf ayah-ayah muslimin dirahmati Allah sekalian. Orang mai jumpa kita tanya ustaz. Nak tanya ustaz, kok lah boleh dapat sedikit pedoman nak kahwin ni. Nak kahwin ni macam mana? Kita pun ajaklah dia berkaitan dengan sunnah. Saya kata habis kenuri, habis kahwin ni ambil tangan tok dekat kepala isteri ni, baca doa seperti yang Nabi ajak. Oi, dia buat sungguh, ibu sekalian, dia buat sungguh. Dia celah-celah dia buat tu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Saya tengok, orang kata isteri dia, tengok tu bukan berkenan. Kan? Tengok ni pasal ada satu benda yang menarik perhatian saya. Saya pun tarik pengantin lelaki pergi ke tepi. Saya kata, isteri tu pakai bulu mata palsu lah. Dia pun pergi tanya isteri dia, rupa-rupanya pakai sungguh. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, perkara-perkara ini perlu diberikan perhatian. Bukan sahaja kita nak selamat, bahkan kita juga nak memastikan keturunan kita dan juga orang kata apa yang berada di bawah kita itu selamat. Kerana neraka ni kata Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu tempat yang cukup pedih, tempat yang buruk untuk kita kembali bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Dan bila mana kita sebut tentang tanggungjawab kita kepada orang yang berada di bawah kita. Kalau contoh ada orang dia tanya, habis tu saya ni keluarga pun tak ada. Anak tak ada, isteri pun tak ada. Saya memang tak kahwin. Celah-celah tak kahwin tu, saya ni pun bukannya pemerintah. Saya bukan pemimpin. Kira saya nanti lepaslah pada hari kiamat. Allah tak tanya. Ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita baca Al-Quran. Yang mana Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana pada hari kiamat yang akan bangkit menjadi saksi. Yang akan bangkit menjadi bukti tangan kita, kaki kita. Dan mulut kita didiamkan ketika mana bertemu dengan Allah. Maknanya apa? Maknanya kita juga bertanggungjawab terhadap pergerakan diri kita. Tangan kita akan bercakap. Apa yang kita buat atas muka bumi ni. Kaki kita akan bertanya, akan bercakap. Apa yang kita buat atas muka bumi ni. Ke mana kita pergi berjalan. Ke mana kita melangkah. Mana destinasi kita. Semua itu juga akan diberikan tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita mengambil satu pengiktibaran dan juga peringatan terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita sedaya upaya cuba mengisi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingat kita ada tanggungjawab yang lain yang akan dipikulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau bila mana kita nanti elok nak masuk dalam syurga, elok nak langkah kaki masuk dalam syurga, tengok-tengok anak kita tepuk kita kat belakang. Dia kata, ayah, takkan ayah nak masuk syurga? Sedangkan kat dunia ni ayah diam ya dulu. Tak pernah tegur, tak pernah nak marah. Apa yang cik pakai, apa yang cik buat, ayah tak pernah tegur langsung. Ayah tak pernah ambil tindakan langsung. Begitu juga ayam dirahmati Allah sekalian. Seorang suami, Allah akan tanya juga pada hari kiamat. Sehingga kan bila mana membiarkan isterinya dalam melakukan kemaksiatan,
dan kemungkaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada tengah hari ini ada manfaatnya kepada saya, kepada ayah yang dirahmati Allah sekalian. Di sebalik apa yang kita buat ada tanggungjawab yang sedang memerhati kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat melepasi apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan daripada Allah dan peringatan daripada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.